Okay, Assalamualaikum and a very good morning to all of you. So this is our first lesson for 2021, your first at math class, and this is also your first time learning with me. So, as always, you can call me Sir Yus, and I hope that everyone will be able to understand what I'm teaching. And if there is any question that you can't understand, just ask me via WhatsApp or any messages lah. Tak kisah. Okay. First and foremost, for these videos, we'll be learning about basic mathematics. So, I'll be recapping back a few topics that you've been learning so far from your previous lower form, from Form 1, Form 2, Form 3. So, sorry. So, some topics like indices, algebraic expression, algebraic formulae, and last but not least, linear equation. So, first and foremost, we'll do some basic things on indices. So, indices, as always, you know about law of indices. So, law of indices ada 6. First and foremost, kita ada multiplication. Apa lagi? Kita ada division. Kita ada lagi fraction, what is it? Negative division, negative index. Oh, there's also power, fractional index. And last but not least, zero index. So, all of you should be able to still remember all of this, okay? So, kalau multiplication, same base, apa kita buat dengan dia punya power, kita tambah. Division, same base, what we do with the power, we minus. Negative index, macam biasalah. Dia jadi dalam, bila sesuatu tu dia ada negatif dia punya index, kita jadikan dia dalam bentuk fraction. Okay, power, if an index ada power jumpa dengan power, we multiply. Fractional index macam biasa, kalau yang a to the power of 1 over 2 contoh. Ingat yang fraction yang nominator adalah dia punya power and denominator adalah dia punya roots. And last but not least, zero index. Macam biasa, anything that's to the power of 0, the answer is 1. Unless 0 to the power of 0, yang tu tak boleh. Okay, so I'll be choosing a few example from this, and then I'll be sharing this PDF with you, so I'm hoping that you will be able to solve it by yourself afterwards. Okay, now, first and foremost, I'll choose question number 1. Okay, simplify 2m 1 over 2 over bracket 6. Okay, let's see, where should we do it? Okay, over here lah. Okay, tengok balik soalan dia. 2m 1/2 2m 1/2 to the power of 6. Okay, kalau this one, kita guna yang mana? Kita guna yang power punya konsep, power punya rules. Okay, because this and also that. So ingat, everything must jumpa dengan the power itself. So, dia kata simplify. So, simplify, you don't need to solve it until dapat final answer. Just simplify je lah. So, first, 2 tu kena jumpa dengan 6. So, 2 to the power of 6. M to the power of 1 over 2 times 6. Okay, ingat. Kalau dia simple 2 macam ni, maksudnya dia adalah power 1. So, macam biasa, 1 darab 6. So, dapatlah 6. So, M 1/2 darab 6. So, kita simplify. 2 kuasa 6. M 1 over 2 times 6, you got berapa? 3. So, 3. So, like that lah. Boleh dah. Kalau kamu nak solve yang ni, boleh kot. Dapatlah 2 kuasa 6 berapa? M cube. Tapi, since dia kata simplify, I think this is, ini pun dah cukup. Okay? Okay, tengok. Ingat, kalau kita ada A, B, to the power of something, both kena jumpa dengan power tu. Jangan just ambil salah satu saja. Macam ni, both kena jumpa that power, okay?
Okay. Next question. Simple je soalan. What else I want to choose? Okay, try number 4. Number 4. So anything that I didn't do, I hope you will do it yourself. Okay. Try number 3 dulu. So maybe I choose around 5 questions for this one. So given 1 over 8. So question number 3. 1 over 8. 8 apa? 1 over 8 cube is equal to 2 to the power of x, right? X. So they ask us to find the value of x. So first and foremost, this one is in fractional index. So bila dalam bentuk fraction, kita boleh tukar dia kepada fraction, kita boleh tukar dia kepada negative index. So how do you change it? So dia adalah 8 to the power of negative 3 equal to 2x. Okay, and then kita tengok lagi 2, 8. Okay, can 8 ni, can we change it into base 2? Yes, we can do. So 8 over here, we divide by 2. So kita dapat 4, we divide by 2 again, we get 2, and then we divide by 2 again, we get 1. So maksudnya, let me change the color. So ini adalah dia punya dalam bentuk multiplication. So is it actually 2 to the power of 3 negative 3 is equal to 2x. Okay, and then we move on. So macam biasa, this one is 2 to the power of 3 times negative 3 is equal to 2 to the power of x. So eventually kita akan jumpa lah 3 times negative 3 negative 6 is equal to 2x. So and then we can just take the power, and then we get the answer. X is equal to negative 6. Something like that. Okay, simple. Ni semua ni yang kamu dah belajar waktu mendengar rendah waktu form 3, I guess. So ingat, 8 to the power negative 3 equal to 2x. So first kita kena tukar, kena samakan base dulu. Kena samakan base. Ini base 2, ini base 8, tak sama lagi. So make sure 8 tu we change it into base 2. So we divide by 2. Repeated division, so kita boleh dapat repeated multiplication dia 2 times 2 times 2, so 2 to the power of 3 multiply dengan power to negative 3 equal to 2x, and this part is power. So macam soalan nombor 1 tadi, so kita go on. So darab dapat 2 to the power of negative 6 is equal to 2 to the power of x, and then you got lah x equal to negative 6, something like that. Okay, dah dapat, simple je. Okay, number 4 nak buat ke? Sekejap. Okay, we've done number 3. Let me see if there is any other answer. Okay, let's do number 7. Okay, let's do number 7. Okay, number 7. Okay, kalau boleh kamu pun jot down sekali dengan what Sir been writing, so that easy lah nanti kamu nak jawab untuk soalan lain. At least kamu ada idea. Okay, apa soalan dia? 1 to 5 to the power of 1 to 5 to the power of negative 4 over 3. Ini adalah dia punya gabungan lah, divided by 5 multiplied by 25 to the power of 3 over 2. Okay, first and foremost, ingat dalam index number, we need to make sure that all of the base is the same. This is 1 to 5, this is 5, this is 25. Tak sama. So kita kena samakan base. Kita kena samakan base, kalau boleh yang base paling kecil 5 lah. So make sure semua boleh samakan dengan base 5. Okay, so kita buat kat sebelah sini. So 1 to 5 sorry, 1 to 5 divide by 5. This one you get 25 divide by 5, you get another 5, and then divide by 5 again. Make sure bila kamu bahagi tu, make sure the final answer is 1. Bila the final answer is 1, so inilah. So maksudnya 1 to 5 is equal to
tukar color. 125 is equal to 5 to the power of 3 multiplied by negative 4 over 3 to the power of divided by 5, maksudnya dia adalah power 1. Kita darab dengan 25 dekat sini tadi kan. So 25, so maksudnya dia ada bahagian sini saja. So maksudnya 5 to a square. So 5 square to the power of 3 over 2. Make sure to always put bracket. Kalau ada 2 power, make sure to always put bracket. Okay, and then we solve macam biasa. So this thing kita boleh simplify. So we got 5 to the power of negative 4 divided by 5 to the power of 1 times, this one pun boleh simplify, 5 to the power of 3. Okay, and then bahagi. Kalau bahagi, what operation we use? Minus 1. Kalau darab, apa operation kita buat? Tambah. How come we boleh buat dalam bentuk ini? Sebab apa? Sebab all the base are the same now. 5, 5, 5. Okay, so now baru kita solve. So kita akan dapatlah jawapan kita, another color. So that, so tengok. So 5, negative 4 minus 1, negative 5 plus 3, negative 2. Tak cantik sangat. So ini adalah dalam bentuk negative index. So kita tukarkan kepada 1 over 5 square. Ataupun the final answer is 1 over 25. Kalau the answer say simplify, tinggal kat sini pun boleh. Tapi kalau answer kata solve, make sure ini. Ini untuk simplify. This one if the answer said solve. Okay, dah dapat. Tengok, tak adalah panjang sangat jalan kerja dia. Okay, first and foremost, ingat, benda pertama kamu kena buat adalah make sure base dia sama. Base. So bila base tak sama, kita tak boleh buat dalam bentuk index. So kita jadikan base dia sama. So that's why 125 tu, kita 125 dengan 25 we change into base 5. Macam mana nak tukar base? Ni, guna method ini. Okay, repeated multiplication. So that kita tahu. And make sure kalau nak guna method ni, final answer must be 1. And then bila dah final answer 1, baru kita ambil yang belah sini. Berapa kali dia didarab dengan diri dia sendiri, itulah dia punya index power dia. So 5 to the power of 3 to the power of negative 4 over 3 divided by 5 to the power of 1 times 5 to the power of 2 to the power of 3 over 2. And then since semua dah cantik nombor dia, kita boleh cancel out lah. 3 dengan 3, 2 dengan 2, 3, 3, 2, 2. And then baru kita simplify. 5 to the power of negative 4 divided by 5 to the power of 1 times 5 to the power of 3. Division kita guna negative. Multiplication kita guna positif. Plus lah, negative tu minus. Okay, and then solve macam biasa, 5 to the power of negative 2. And this one dalam bentuk negative index. Negative index tak cantik. So kita jadikan dia fraction. 1 over 5 to the power of 2 ataupun 1 over 25. That's all how to solve it. Okay, simple je. Kamu just follow je daripada atas sampai ke bawah. Buat je dengan tersusun, InsyaAllah dapat. Okay, now we try which one I want to see. Find the value of x. Okay, kita try 27. Okay, number 12 lah. Try sama-sama. If I can't do it, then you can do it yourself lah. Should be okay sebenarnya. Okay, soalan nombor berapa tu? Soalan nombor 12. Okay, number 12. Color red. Number 12. So the question is 3x is equal to 27 to the power of negative 4 over 3 times 9 to the power of 1 over 2. Okay, first rule kita apa? Make sure first rule kita adalah same base. Same base. Faham sendiri-sendirilah tulisan saya tu. So ini 3, ini 27, ini 9. Semua boleh dijadikan base yang sama, iaitu base 3. Okay, so kita tukar dulu jadi base 3. Let me change the color. So untuk this one 27.
27 divided by 3. So you get 9 divided by 3 again, you get 3 divided by 3 again, you get 1. Okay. 1. Bila final answer 1, baru kita boleh move on, which is this one lah. 3 by 3 times 3 times 3 times 3 equal to 3 cube. Okay. So maksudnya 27 adalah 3 cube. So 3x. Okay, kita move on. 3x is equal to 3 to the power of 3 to the power of negative 4 over 3 times 9. 9 dekat sini. So kita ambil yang bawah je. 3 square, 3 square. 1 over to the power of 1 over 2. Okay, kat sini baru kita boleh simplify. Okay, 3 dengan 3 kita boleh cancel. 2 dengan 2 kita boleh cancel. And then what did you get? Okay, 3x equal to 3 to the power of negative 4 times 3 to the power of 1. Okay, bila base semua dah sama, kita boleh just terus ambil dia punya power. Okay, okay, so move on. Okay, ni this time we use another color. Nak tunjukkan dia punya step perubahan dia. So x equal to negative 4. Darab apa operation dia? Jadi tambah 1. So your x is equal to negative 4 plus 1, which is negative 3. That's all. Dah siap. Okay, that's how you find the answer. Okay, kalau nak selamat, you can try guna calculator, try kira 3 kuasa negatif 3. Masukkan nilai x kat sini. Masukkan nilai x dalam 3 kuasa negatif 3 kuasa x ni. Masukkan x ni 3 to the power of negative 3. Adakah kamu akan dapat jawapan yang sama dengan sebelah sini? Okay, kita try. Let's see. 3 to the power of negative 3, 3 to the power of negative 3, 0.037. So another one is apa dia tulis tadi? 27 negative 4 over 3, 9 1 over 2. 27 to the power of negative 4 over 3. Lepas tu kita darab dengan 9 to the power of 1 over 9 to the power of 1 over 2. You see, the answer is the same. 0.03703703704. So, this one hanya untuk justify jawapan kamu betul atau tidak. Okay, itulah. It's not very difficult. Cuma kamu kena make sure yang jawapan kamu tu tersusun dari atas sampai ke bawah. Tengok ni. Full punya. Okay. Apa first kita kena buat? Make sure same base. Base yang sama. So, macam mana nak samakan base? Tengok yang nombor yang paling kecil. Lepas tu bahagikan setiap nombor tu dengan dia. 27 divided by 3. Make sure the final answer is 1. 9 pun sama. And then we move on from that. So, tulis balik 3x equal to 3 to the power of 3 to the power of negative 4 over 3. Ingat, kalau power kita boleh darab. 3 darab negative 4 over 3 is just negative 4. Sebab kita boleh simplify, cancel. This cancel thing, you should know already, ya. You already form 4. Okay, and then 3x is equal to 3 to the power of negative 4 times 3 to the power of 1. So, x is equal to, and then we just take the power lah. Just take the index. Ambil index saja. Just take index. So, bila dah dapat index, move on. X to the power of negative 4 plus 3, x to the power of negative 3. Untuk to be safe, you can do like what I just did just now, which is I try to substitute negative 3 into the equation and find either equation tu equal ke tidak. Samalah tadi, kita dah dapat kan. Okay, now kita move on. Macam ni, kita dah justify. Move on to the next question. So 1, 2, 3, 4. I think that's all is enough lah. Yang lain tu kamu boleh cuba sendiri. I think that it's not that hard. Semua guna cara yang sama lah. Okay. Macam ini ni, simple je ni. Ingat, kalau nombor, if it's number, you can just darab dengan nombor yang lain. So 8 darab 6 bahagi 3. Nombor selesaikan dengan nombor. And then hash. Hash 5 bahagi 2. So maksudnya hash 5 tolak 2. K 2 darab, maksudnya dia tambah 3.
So simplify. 8 darab 6 ni 2. 8 darab 2 16. Hash 5 tolak 2. Hash 3 K5. Dah siap. It's that simple. It's not that hard. So that's all. So dah 5 question I solve it to you, so you can do all the other things by yourself. I'll be giving you the PDF so that you can do it on your free time. Not on your free time. That's your homework lah kiranya for this. Okay, now we're moving on to algebraic expression. Okay, now this is as simple as yang expand and factorization lah. Factorize. Okay, ingat expand macam biasa. Dia ada yang this depend on how you learn. Saya selalu ajar student saya untuk guna method sepit ketam, which is A times B. Selalu yang ini kan, A plus B plus B. Yang guna sepit ketam, 1 sepit, 2 sepit, 3 sepit, 4 sepit, and then you lorette. So jadilah ketam punya sepit. Itu expansion. Okay, another one for factorization, we have berapa method? Okay, first kita ada highest common factor, HCF. Yang kedua, by formulae. Yang ketiga, butterfly method ataupun calculator lah. Butterfly or calculator. And last but not least, by parts. So you should remember how to use all these 4 punya factorization method: HCF, formulae, butterfly atau calculator, and last but not least, by parts. Okay, ingat this thing kamu kena revise sendiri. You already form 4. We didn't have enough time to recap all of the methods, how we find all of each method. So during this your free time, please revise back. Okay, what did you learn during your lower form? Okay, yang simple lah. Okay, nombor 2. Satu yang simple je. This is all simple. Okay. Tang. Okay, number 2 dulu. Expand. Okay, we solve it here lah. Okay, number 2 untuk algebraic expression. Apa? 2M tolak 3, M tambah 1. 2M tolak 3, M tambah 1. So this is expand. Like I told you just now, I like to teach my student to use the sepit ketam method lah. Everything has to be darab by another one. 1. And also this part. Okay, sepit ketam. Okay, now baru kita solve macam biasa. Different color. So 2M times M, so you get 2M square. 2M dengan 1. Tengok ni, both are positive, so dia jadi tambah. 2 darab 1, 2M darab 1, 2M. So negatif 3 darab positif M. Tengok, negatif jumpa positif, negatif 3M. Make sure your operation is always correct ya. Jangan tertukar. Negatif 3 times positif 1. Negatif jumpa positif, negatif 3. Bila dah ada macam ni, kita simplify lah. So 2M square plus 2M minus 3M, or 2M tolak 3M. So should be negative M minus 3. That's simple, as simple as that lah. Okay, macam tu je. Okay, untuk justify betul ke tidak, you can just use calculator lah. Check balik this one, guna butterfly method, dapat ke tidak this one. Boleh, dia kan we can trace back lah kiranya. Guna butterfly method pun boleh. We can use butterfly method kat sini. Macam factorize sebentar, soalan kata factorize this. So kita guna butterfly method. Ingat lagi macam mana butterfly method? This one is M square. Yang jenis macam ni, M square tolak 3 tolak M. Okay, this one kita kena darab. This one kita kena this one tambah.
Okay, and then this M, dia 2M. So salah satu kena ada 2. Okay, so apa darab dapat 3? 1 dengan 3 contoh. 3, 1. Okay, M darab 3, 3M, 3M, 2M, 1, 2M. Nanti kena terbalik lah posisi dia. Lepas tu ni jadi negatif. Yang this method lah, butterfly. Kena ingat balik. Kalau tak nak guna butterfly, guna your calculator yang mana mode, yang jenis this one, solve polynomial kan. Ingat lagi tak? Betul 0. So dia 2M, 2X lah, 2. And then the second part is what? Negative 1, negative 3. Macam biasa, negative 1, negative 3. X dia adalah negative 1 dengan 1/5, 3/2 lah kiranya. Macam tu. Dapatlah nanti yang ini. Okay? Dapat yang ini. Cuba. You can do it. Okay, next move on. Kita cuba which one should we try? This is lebih kurang dengan index kan ya. Simplify. Okay, kita try simplify this part. Nombor 9. Okay. Nombor 9. Nombor 9. Apa soalannya? 35 x cube y to the power 5. 35 x cube y 5 minus 7x cube y 4 over 7x cube y 5. 7x cube y 5. Okay, first and foremost, kamu tak boleh terus cancel out tau. Macam potong. Cannot. Why cannot? Sebab dia ada tolak. Kamu hanya boleh terus cancel kalau dia dalam bentuk contoh A3 B2 over B contoh. Tengok dia dalam bentuk darab semua. Baru kamu boleh cancel. But this one sebab dia ada tolak, dia ada operation. Kalau ada operation plus or minus, you can't simply cancel out each other. So kita kena factorize dululah kiranya. Kita kena factorize yang bahagian atas ni. Okay, factorize yang bahagian atas. Okay. So macam mana kita nak factorize dia? Okay, so factorize dulu. So 35 x cube y 5 minus 7x cube y 4. So kita boleh guna cara HCF. Method HCF. Okay, so kita boleh ambil 7 lagi ambil x dengan y. Boleh. X, maksimum X adalah 3. So boleh letak 3 kat situ. Y, maksimum Y adalah 4. And then 7 darab apa? Darab salah. 7 betul lah. 7 5. Sini 5. Just 5 je lah. Just 5Y. Okay. Minus this one 1. Sebab dia benda yang diri dia sendiri. So tolak 1. Inilah dia punya factorize dia. Dah betul dah lah. Factorize dia. Sebab 7x cube y 4. Kalau kamu darab balik kan, kalau kita nak kembangkan dia, kita kena darab ish. So 7x cube y 4 times 5y, kamu akan dapat 35x cube y to the power of 5 minus 7x cube y 4. Darab balik dapat benda yang sama. Ini adalah dia punya factorize form. Okay, bila dah dapat macam ni, baru kita boleh solve lah question tu. Okay, so sama dengan 7x cube y 4 5y minus 1 over, apa dia punya over? 7x cube y to the power of 5. 7x cube y to the power of 5. Okay, kita hanya sekarang dah boleh lah sebab ada bracket ni. Bila ada bracket maksudnya dia darab. Baru kita boleh cancel. Okay, 7 boleh cancel dengan 7.
X cube, ini pun X cube. Terus habis X. Ni, Y sini ada 4, Y sini ada 5. So, 4 minus 1, this one menang. So, this one tinggal 1. So, baru kita boleh tulislah. Apa je yang tinggal? 5Y minus 1. Sebab dah tak ada benda kat depan ni. This one semua dah mati. So, kita tak perlu letak bracket pun tak apa. Over Y tinggal 1. Over Y. This is your final answer. Ya, simple macam tu je. Okay, that's how you do factorization. Okay, nampak tak? Buat satu-satu. Daripada awal sampai akhir. Kamu kena tahulah which method of factorization you need to be used. Macam this one, saya guna HCF. So you need to know which method of factorization to be used so that you can get the answer. Okay? Kalau tak faham, boleh pausekan video and then try lain. Okay, next kita boleh cuba. Apa nak cuba? Mana yang susah sikit? This one lah, simplify. Number 11. Number 11. Tak, sebelum tu kita buat nombor 10. Number 10 dulu. Number 10 and then baru number 11. Last. Okay, number 10. 10. Apa questionnya? 4s square minus 25t minus 25t square. Okay, this one kita nak simplify, masa kita kena factorize. So, what method of factorization should we use? This one, kita boleh guna formula. By formula. Macam mana? Check balik macam mana nak buat solve guna formula. I will not teach it to you guys. You need to learn it again kalau dah tak ingat. So, 4 is 2 square. S square. 25 is 5 square. Di S ini 5 ya. T square. Okay, and then kan you ada learn. Kalau dua-dua ada power yang sama, kita boleh simplify dia. 2s square minus 5t square. Okay, bila dah dua-dua ada square, baru kita boleh 2s tambah 5t darab dengan 2s tolak 5t. So, this is your final answer over here. This is your final answer. Macam tu lah. By formula. Dah simple dah. Okay. 2s plus 5t times by 2s minus 5t. Nak tengok betul ke tidak, kita boleh try solve kat sebelah sini. Kita boleh try sebelah sini. We use okay. Okay, kita kembangkan balik lah macam tu. Tambah 5t 2s tolak 5t. Okay, guna speed hitam. Okay, always use speed hitam. 2s darab 2s, apa dia? 4s square. 2s darab dengan ini minus, positif minus 5t. So 2 darab 5, 10 st. Ini tambah 5 tambah 2, so tambah 10 ts. Positif jumpa negatif, tak boleh. Negatif 5 darab 5, 25 t square. So this one, so kita tulis balik 4s square. Negatif 10 st tambah 10 st, kosong. Cancel, tolak 25 t square. You get back the answer. 4s square minus 25t. Dapatlah. So, kena ingat balik macam mana nak dapatkan cara nak guna method formula ni. Ingat balik. Ingat balik cara nak guna formula. Ini waktu mu belajar waktu form 2. Should be sama ada Cikgu Hafizul or Mr. Hafizul, Miss Nadia or Miss Ima ada ajar lah waktu you guys form 2. Okay. Ingat balik how to use the factorization formula. Okay. Dan last kali soalan nombor 11 kan tadi. I told you guys. Nombor 11. Nombor 11. Apa? Simplify lagi. X square tolak 4xy tambah 4y square. Now I forgot already.
X square tolak 4xy tambah 4y square over 10 divide by x minus 2y over 5. Okay, now bila dalam bentuk macam ini, first and foremost kita kena tukar pecahan dengan pecahan, bahagi pecahan tak boleh. Pecahan kita kena tukar kepada pecahan bahagi kita kena tukar kepada darab ya. So tulis je balik. X square minus 4xy plus 4y square over 10 darab. So bila kita darab, this one kena naik atas, this one turun bawah. 5 over x minus 2y. Okay, bila dah dalam bentuk macam ni, saya I'll show you how I use this solve it. So saya akan bagi setiap nominator dengan denominator tu number 3, 4. Okay, first and foremost, nombor 1, x square tolak 4xy tambah 4y square. So how to solve this one? Macam mana? This one kamu boleh factorize guna butterfly method lah. Butterfly. Macam mana nak buat? Try it yourself. Ataupun this one boleh guna formula juga sebenarnya. Dan final answer kamu akan dapat apa? X tambah 2y. X tolak 2y. X tambah. X tolak 2y 2 kali. Back. X tolak 2y. X tolak 2y. X square tolak 2y 2xy tolak 2xy tambah 4. Bila kamu expand, kamu akan dapat benda ni. Guna butterfly. Tak boleh guna apa nama? Tak boleh guna lupa dah. Formula boleh guna butterfly. Okay. Tekan calculator. Butterfly tu maksudnya calculator lah maksud saya. Kalkulator. Tapi sebab dia ada y, so kena pandai-pandai. Okay, nombor 1 dah habis factorize. Nombor 2 pula. Nombor 2, apa nombor 2? 10. Tak payahlah, tulis je lah balik 10. Tak perlu nak simplify. Nombor 2, 10. Dah kecil dah. Nombor 3 apa? Nombor 3, 5. 5 dah kecil dah. Tak perlu simplify lagi. Dan last sekali apa? Nombor 4, x tolak 2y. Tak perlu disimplify dah. Dah memang macam tu. Tak boleh kita nak apply. So, hanya nombor 1 saja kita buat factorize. Kita buat. Kalau nombor 2, nombor 3, nombor 4 perlukan factorization, kamu kena buat satu-satulah. Supaya dia dapat dalam bentuk simplification dia. Bila dah semua tu kita dah simplifikan, baru kita selesaikan balik. Okay, sama dengan x tolak 2y. Sekejap tukar colour. X tolak 2y. X tolak 2y over 10 darabkan dengan 5 over x tolak 2y. Okay, waktu ni baru kita boleh permudahkan 5 dengan 10, 1, 2. Tapi kamu hanya boleh permudah sama ada atas dengan bawah ataupun silang ya. Ini dengan ini dengan ini. Jangan lupa. Jangan depan dengan depan, itu salah. Okay, now x tolak 2y boleh simplify dengan x tolak 2y sini. So, apa je yang tinggal? So, bila dah tak ada benda yang boleh simplify, baru kita darab straight. So, x tolak 2y darab 1. X tolak 2y. Ini 2. Bawah ada 2. Darab dengan 1. So, over 2. That's all. Dah dapat. Okay. Dia hanya akan panjang. Susah sikit, remeh sikit kalau setiap 1, 2, 3, 4 ni kena factorize kan. Ini simple sebab hanya nombor 1 je kita factorize. Yang lain dah kecil. Tapi kalau yang lain pun perlu di factorize, kamu kena buatlah factorize. And then bila dah habis semua factorize, baru kita masukkan balik dalam equation asal kita. And then baru kita simplify. Okay, that's all. Okay, what else?
Yang lain tu sepatutnya boleh buat sendiri je. I show you 4 example yang simple lah. Yang lain tu lebih kurang je. Yang this one, alah, simple je tu. Potong. Ini lebih kurang macam index je. Boleh je macam index. Boleh simplify. This one samakan penyebut. This one macam index juga. This one expand macam biasalah. Okay. And then this factorize. Ini bila ada 1, 2, 3, 4. Bila ada 4 term, maksudnya dia adalah kena factorize by part. Ingat balik macam mana nak factorize by parts. Okay, ingat balik. And then last sekali, this one simplify macam biasa. This one maksudnya kamu kena factorize macam ni. Bagi 1 kat sini, 2 kat sini. So kena factorize 1, factorize 2. Lepas tu baru kita boleh solve kan. Okay, factorize each other. Kena factorize satu-satu. Barulah boleh. So ni saya tunjuk dia dalam sempat. So kita akan dapat 4y x tambah 3 over x tambah 3 x tambah 3. Ini adalah hasil factorize dia ya. Kalau kamu buat, so and then kita cancel. So dapatlah 4y over x plus 3. Look, how very simple is that? Dah dapat. Simple je. So kamu kena tahu yang first ni, nombor 1 ni saya guna HCF. Nombor 1 saya guna HCF. And number 2 I use calculator lah ataupun butterfly. So you have to try yourself. Make sure try satu-satu. So dengan itu dah 5 dah. Simple. Okay. Next, algebraic formulae. Tadi algebraic apa? Tadi algebraic expression. Now algebraic formulae. This one macam biasa, simple je. Okay. So this one, mana yang ni just masukkan value je sebenarnya. Simple. Wait, okay, try. Saya nak try nombor 2. I try number 2 first. Ni lebih kurang macam tadi, cuma yang ni lebih banyak pengiraan dia lah. Okay, number 2 untuk algebraic formula. So apa soalan dia? M tolak M over N minus M equal to 7. Dia suruh cari nilai M. Okay, first and foremost, kita pindahkan ni dulu. Pergi sebelah. Okay, when negative cross section, apa jadi dekat dia? Dia akan jadi positif. So M over N is equal to 7 plus M. Okay, 7 plus M. Okay, and then kita pindahkan pecahan pula. This part pergi sebelah. So bila dia pergi sebelah, apa jadi? Pecahan pergi sebelah, dia jadi darab. So N 7 tambah M. Okay, N 7 tambah M. But dia nak dalam bentuk M. So darabkan dulu. M sama dengan 7N tambah MN. Ni sepik hitam. And then pindahkan MN pergi satu tempat. Sebab kita nak semua benda dalam bentuk MN. So kita pindahkan MN pula yang ni pergi sebelah. So dia positif, dia pergi sebelah, dia jadi negatif. So M tolak MN is equal to 7N. Waktu kat sini mostly student akan tak tahu dah macam mana nak buat. Dekat sini, waktu ni kita guna factorization. Supaya M tu tinggal single. So, saya akan guna HCF. Sampai je. So, M 1 tolak N is equal to 7N. Okay? Ni, factorize ni. Guna HCF. And then, kita nak M single, kita pindahkan. So, 7N over 1 minus N. Sekarang M tu dah keseorangan. Ini kita pindah pergi sebelah. Dia jadi bahagi. Dah dapat jawapan dia. M equal to 7N over 1 minus N. Just like that. As simple as that. Okay? That one. Okay, first pindahkan satu-satu.
transfer each other. So m over n minus m. Kita pindahkan satu-satu supaya kita tak nak ada pecahan. So pindahkan negatif dulu. Jangan sesekali m tolak n tolak m kamu pergi pindahkan ini terus ke sebelah, cross ke 7. Tak boleh. Operasi tolak dengan operasi bahagi, mana lagi besar, bahagikan. So tak boleh terus. Kena pindahkan yang simple, yang senang, yang lemah. So kita pindahkan operasi tolak tu dulu. Ingat ya, this is tak boleh. So make sure kamu pindahkan operasi yang lebih simple, which is tolak. Bila dah habis tu baru pindahkan yang bawah ni, and then solve macam biasa. Dan kat sini make sure kena pandai waktu nak kena factorization itu ya. Ramai yang terkapai-kapai waktu sampai sini. Bila dah sampai sini dia dah tak tahu nak buat macam mana. Lepas tu dia akan jadikan m tolak m sama dengan 7n bahagi n. Kadang-kadang ada orang buat macam tu. Tak boleh. Nanti m tolak m kosong. Mana boleh dah. Okay, cuba do it by yourself. Okay, what else should we do? Ali. Okay, this one ni semua lebih kurang je. Given that B was expressed as the subject, macam biasa. Kita try nombor 8. So nak try nombor 8 ya. Okay, the diagram shows an isosceles. Isosceles maksudnya ini dengan ini sama. Triangle. If the perimeter of the triangle is P, then P is equal to perimeter maksudnya hasil tambah semua sisi. Hasil tambah semua sisi. So, kita try nombor 8. Hasil tambah semua sisi. If you hear some background noise, it's because pakcik cleaner tengah mesin rumput, and also form 5 to 2020 ada dia orang punya talk. So hopefully that will not be disturbing you guys, okay? So perimeter, dia kata P tu adalah perimeter. Perimeternya apa? Setiap benda ni tambah satu sama lain. So kat sini ni nilai dia apa? 2x tambah y. So 2x tambah y ni darab 2 lah sebab kita ada 2, tambah dengan 5. So P bersamaan dengan ini darab silang. Darab silang pula. Sebut ketam, darab je. So 4x plus 4y plus x plus 5. Itu je lah. That's all the answer. Dia nak minta P kan, parameter. So what is the value of P? P macam tu je lah. Unless kalau dia bagi tahu nilai x dengan y, baru kita solvekan terus. Ini kita tak tahu. So sampai situ je lah. No further action need to be done. That's only that. Okay. Kenapa sini 2? Sebab 2x tambah y ada 2. Satu kat sini, satu kat sini. So saya darabkan dengan 2. Lagi simple. Okay, what else should we do? Try 11. Okay, lepas 11 kita akan buat nombor 15 last. Okay, nombor 11. Nombor 11. 11. Okay, given that x is equal to 1 plus y over 1 minus y. Y ke x x is equal to 1 plus y, 1 minus y. 1 plus y over 1 minus y. Okay. Okay, dia suruh apa? Dia kata express y in term of x. Maksudnya dia nak y tu kat depan. Sama dengan apa? Ingat, kalau benda yang kat depan ni sentiasa ada bahagian depan ya. Okay. So first kita pindahkan pecahan dululah. Pindahkan pecahan ni pergi sebelah. Okay, macam mana nak pindahkan dia? Macam biasa. So x tuan rumah kena kat depan. 1 tolak y, 1 tambah y. Ingat, kalau pindahkan pecahan kena sentiasa ada bracket, supaya nanti kita boleh senang kita nak expandkan dia. So x darab 1x tolak xy bersamaan dengan 1 tambah y. Okay, kita nak y single kan? Maksudnya y tu kat depan. So macam mana kita nak buat? Kita pindahkan this part ke sebelah sini. Dengan 1 ni kena pindah belah sana. Supaya y tu ada dengan y, x tu tinggal belah sana. Okay, x 1 pergi sebelah dia akan jadi tolak 1 bersama dengan y tambah xy. Kalau yang biasa okey, kalau yang tak suka y duduk belah sana boleh switch position lah. Y tambah xy
sama dengan X tolak 1. Benda yang sama je, cuma kita bertukar tempat. Okay, bila dah macam ni, dekat sini apa kita kena buat supaya Y tu tinggal single? Factorization. Factorize. Guna HCF. Okay. Itu kat situ selalu student start. Okay, Y 1 tambah X bersamaan dengan X tolak 1. Ini adalah hasil factorization dia ya. So, bila dah dapat macam ni, kita teruslah pindahkan X minus 1 over 1 plus X. So, inilah jawapannya. Okay. Kena pandai. Make sure waktu nak pindahkan tu, all of your negatif dengan positif tu tepat ya. Macam ini, negatif pergi sebelah jadi positif. Ni 1 pergi sebelah jadi negatif. Make sure semua tu betul. Itu adalah yang memberi markah sebenarnya. Okay. Expandkan satu-satu. Cuba. Lepas kamu tengok ni, try kamu buat sendiri. Adakah kamu akan dapat jawapan yang sama dengan saya punya? So, and then last sekali, last but not least, number 15. Okay. Let's read it. Ali's body mass is m kilogram. Chong's body mass is m kilogram. Given that Chong's is 5 kilogram heavier than Ali, write a formula to relate M and N. So this one dia tak suruh solve pun, dia just suruh buat apa? Formula to relate M and N. Okay. Macam mana kita nak buat? So first kat sini. Okay, macam biasa nombor 15. Number 15. So Ali body mass is M. So Ali apa? Ali M. Ali M. Chong N. Chong N. Chong N. Lepas tu dia kata apa lagi? Given that Chong is 5 kg heavier than Ali. Chong is 5 kg heavier than Ali. So, kita tahu Ali tu M. Lepas tu Chong tu adalah 5 kg lagi berat daripada Ali. So, macam mana? Write a formula to relate M and N. How do you solve? Given that Chong is 5 kg heavier than Ali. Terbalik. So, Chong N tu adalah 5 kg lagi berat daripada Ali. So, maksudnya Ali tu kena tambah 5 kg baru sama dengan N. So, N is equal to M plus 5. Itu je lah equation dia. Ini je yang dia nak sebenarnya. Macam mana kita dapat macam ni? But first and foremost, dia kata apa? Berat Ali adalah M. Berat Chong adalah N. And then dia kata apa? Chong which is N ini adalah 5 kg lagi berat daripada berat Ali. So, berat Ali M. So, kalau nak capai berat Chong, dia kena tambah 5 kg. Sebab daripada sini baru kita boleh buat equation ni. So, N equal to M plus 5. This one pun penting. Cara nak wujudkan equation. Kena pandai cara nak wujudkan equation. Okay. Last topic for today. Linear equation. So, macam biasa linear equation, linear inequalities. Yang tu kamu belajar waktu form 1 ada, form 2 ada. So, kena betul-betul ingat balik. Okay, jom kita tengok. Apa dia kata sini? Saya nak tengok soalan nombor problem solving lah, number 2. Soalan number 2. Okay, dia kata apa? The diagram shows a triangle PQR. The area of the triangle is 42 cm cube. Square. The area. Write a linear equation to represent the area. So, dia nak area. Okay. Okay, first. Number 1. Number 2. Number 2. Dia kata area. Area untuk triangle apa formula dia? 1/2 triangle. Darab base, darab height. So, dia dah bagi area dia berapa? 42. So, kita tulis balik 42. 1/2. Okay, base dia berapa? Base dia yang kat bawah ni 5x tambah 4. Darab 5x tambah 4. Darab lagi height. Height dia berapa? 6. Okay, height dia 6. Darablah dengan 6. Okay, lepas tu kita solve lah macam biasa. Ini kena bracket ya, jangan lupa. Sebab dia satu gabungan. So, and then solvekan dulu. So, sini 42.
1/2 ni kita boleh simplify dengan 6. Kamu akan dapat 3. Okay. So 5x tambah 4 darab 3. Okay. Lagi kita nak buat macam mana? 3 ni kita boleh pindahkan dia pergi sebelah. Jadi bahagi. So 42 divided by 3 is equal to 5x plus 4. Okay, 42 bahagi 3 berapa? 1. Dapatlah lebih 12. So 4. 14 rasanya. So 14 is equal to 5x plus 4. Dia nak equation. Right, the linear equation. So make sure kita buat dalam bentuk x lah kiranya. So kita akan 4 pergi sebelah. So 14 minus 4 is equal to 5x. Oh, ni saya dah terus solve dah nak cari nilai x. Tak apalah, kita teruskan. 10 is equal to 5x. So nilai x adalah 10 divided by 2. Tapi dia kata apa? Dia just nak equation kan? Right, and linear equation. So kalau dia kata linear equation, kamu boleh stop bila kamu dah dapat sampai sini. Mana? Bila kamu dah sampai sini ataupun sini, dah boleh stop. Sebab dia nak equation saja. Dia tak suruh kita solve pun. Okay? Macam tu. Ini kalau dia kata find the value of x, baru kita cari sampai ke bawah. Oh, tengok terlebih rajin pula so. Okay. Tengok tu maksudnya kita kena baca soalan betul-betul. Tengok so pun tersalah baca soalan. So, okay. Okay. Then next question. Mana yang menarik? Ini semua yang lain tu biasa. Okay, number 10 lah. Kita buat yang jenis solving question. Yang lain tu kamu boleh buat simple-simple je. Find the value of x. Pindahkanlah dulu. Pindahkan ni pergi sebelah. Jadikan x positif. Yang ni pergi sebelah sini. So 15 tambah 41 berapa? 66. 56 kan? 56. Sama dengan 8x. So x sama dengan 56 bagi 8. Dapat berapa? 7. Macam tu. Simple je. Everything, this one ni semua simple. Find the value of b. 5b tambah 40 bersama dengan 80. So 5b bersama dengan 40. So b bersama 40 bagi 5, 8. Dapat. Macam tu je. Yang ni semua simple. This one pun simple. So that's why I want to focus more on the yang macam soalan yang problem solving ni. Aini has RM X ringgit. Farah has 3 times of Aini money. Their total maksudnya hasil tambah. Amount of money is RM56. Write a linear equation. Ni dia suruh linear equation saja. Okay, first kita tengok. Okay, Aini berapa ringgit Aini? Sini soalan nombor 10, right? Okay, nombor 10. Aini ada, kita tulis dulu apa yang kita tahu. X. Farah pula adalah, apa dia kata Farah? 3 kali Aini kan? Farah has 3 times maksudnya adalah 3 kali, 3 darab. So nak tahu Farah punya, kita buat macam mana? Kita darablah dengan Aini, 3x. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia total, maksudnya hasil tambah. So dia total maksudnya 3x tambah x bersamaan dengan hasil tambah dia berapa? RM56. RM56. Macam tu je lah. Sampai sini je. Dah siap kita. Sampai sini je. Sebab dia just kata apa? Write linear equation. Unless kalau dia kata find the value of Aini's money. Baru kita boleh solve kan. Kalau ni seteruskan soalan barulah kena solve. Kalau solve kita solve lah. 3x tambah x, 4x bersama dengan 56. X bersama dengan berapa? Kalau tak ada kalkulator, tekan je. Alah, kira lazim je. 4, 1, dapat 4, 1, 6, 14. So, x bersama dengan RM14. Maksudnya, Aini ada RM14. Kalau dia suruh cari Farah, so kamu jarab je lah. 14 darab 3. Boleh dapat Farah. Simple. Okay? Simple je. Tak susah-susah. Ni, cari biasa. Hilangkan penyebut dulu kat bawah semua. Make sure penyebut tak ada. Okay, this one. This one pun sama. Pindah pergi sebelah. So, 6 bersamaan dengan 18 tolak 4x. Ingat, kita nak x tu positif. So, kita pindahkan ini pergi sebelah. So, 4x bersamaan dengan 18 tolak 6. So 4x bersama dengan berapa? 12. So x bersamaan dengan 3. Dah siap. Simple je. Boleh je.
This one is all very very simple. Okay, last lah this one. Number 14. The diagram shows a rectangle PQRS. The perimeter maksudnya hasil tambah semua sisi, is 46. Find the value of A. Now dia suruh cari value. Baru kita boleh buat. Okay, jom kita try ya. Okay, number 14. Dia kata perimeter dia adalah 46. So 46 equal to 2 darab. Kenapa saya buat 2 darab? A tambah 5 ni ada 2, sebab tu 2 darab. A tolak 2 ni pun ada 2, sebab tu darab. A tambah 5, 2 darab A tambah 5. Lepas tu dia kan kata perimeter, kita tambah lagi lebar dia pula. 2 darab A tolak 2. A tolak 2. Okay, next kita kena buat apa? Macam biasa, buka bracket. Guna method sepit ketam. Up to you lah korang belajar method apa. Tapi saya selalu ajar student saya form 2, form 3 sekarang lah, sepit ketam. So 46 is equal to 2A plus 10 plus 2A. Ni positif jumpa negatif. Jangan lupa, jangan terus letak tambah ke tolak ke. Tolak 4. Okay, now kita solvekan lah. Betul tak saya punya expansion? 2A tambah 10, 2A tolak 2. Okay, betul. So 46 is equal to 2A tambah 2A, 4A. 10 tolak 4 tambah 6. Ni A je, bukan 9. Okay, now ni pergi sebelah sini. Okay, 46 positif pergi sebelah tolak 4A. Okay, sekarang 4A tu dah single. 4A boleh duduk belah kiri, bersama dengan 46 tolak 6, 40. So A bersamaan dengan berapa? 40 bagi 4. Okay, A kamu adalah 10 cm. Tak nak tulis centimeter pun tak apa. That's all. Not very hard. As long as you know how to tunjuk this linear equation. Bila kamu dah dapat linear equation yang ni, this one ni, semua benda kamu boleh buat dekat bawah. Sebab first kamu expand, and then main yang transfer kiri kanan, and then dapatlah jawapan dia berapa. A is equal to 10 cm. Okay, so actually that's all I want to teach for today. Thank you. So now your homework for this first week is to finish all of the, okay, banyak dah kita belajar ni, panjang. To finish all of this question lah yang belum dijawab. Okay, macam ini sudah buat, yang lain tu cari sendiri. Yang belum dibuat semua, semua, yes. Cuba, kalau tak faham, tanya personally through WhatsApp, tak pun tanya kat group. Okay, ingat satu benda je, you already form 4 now. And besides, I'm not teaching mathematics modern, I'm teaching AdMath. So AdMath is a very hardcore topic. So you should be ready lah. Make sure your basic mathematics is very very strong. Kalau nak buat simple-simple, benda-benda simple macam ni, kamu terkaku-kaku, tak dapat jawapan, it's very hard for you. This is very simple maths. So if you can't do this kind of question, habislah nanti nak jawab maths pula nanti macam mana. Okay, it's not that I want to discourage you, but then I wanted to remind you guys that basic mathematics is a very important things. Kalau if this part of things pun kamu, kalau simple-simple, benda simple macam ni pun kamu terkial-kial, math lagi lah, matematik modern lagi kamu akan terkial-kial. Sebab matematik modern dia akan focus more on this kind of question. Bila matematik modern pun dah terkial-kial, AdMath lagi lah. Okay, so try your best. If you have any question, tak faham, try ask me personally. Don't be shy. Ingat ya, orang tak, I don't know lah, but I will not judge you. But first kena tahulah, bila nak tanya tu, kalau boleh make sure ada ilmu di dada. Jangan tanya kosong. At least kamu dah buat research, dah rujuk buku. Jangan tak faham terus nak tanya. At least show effort yourself first. Kalau betul-betul tak faham, and then baru jumpa saya. Saya tak nak datang tanya tak tahu apa-apa. At least kamu dah buat a bit of your research, your own research. Dah tengok buku tapi still tak faham. It's okay lah. Okay, try yourself. This one is very very simple one. Okay, that's all for today.
I hope that all of you study lah. Dah form 4, so it's not time to rest. You guys don't have any PT3 kan tahun lepas, so prove it to us that you belong to be here. Okay, that's all for today. Thank you. I'll be sharing this PDF with you guys on your class, and that's all. If there's any question, please ask. Okay, thank you.